Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب شيخنا شيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, terutama pada bunda saya sebelah ni, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan afiah, mengabulkan semua hajatnya, dan Allah pemudahkan segala urusannya. Dan saya mulakan barisan penonton dan juga pendengar di Facebook Live Madrasah Raudah ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saya dan amalan kita semua di dalam bulan Ramadan ni. Alhamdulillah, semalam berlalulah malam ke-21. Maka hari ni ke-21, hari ke-21 kita berpuasa. Maka kita semaklah amalan kita. Semalam saya tak nak cerita tanda-tanda lagi ni, belum masuk tajuk dia lagi. Wallahu a'lam, kita tak tahu, baru awal lagi, masih awal lagi untuk kita bukan hukum kita menentukan malam Al-Qadar itu bagaimana. Jadi Alhamdulillah, semalam kita dah bahas muqaddimah yang sangat berharga yang disyarahkan oleh seorang ulama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yakni pengarang kitab Syekh Zakaria bin Syekh Yahya Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Tentang pengalaman mereka ini, yakni khususnya dalam mualliful kitab ni, pengarang kitab ni, kalau dalam bidang hadis saja, dia 40 tahun lebih mengajar Bukhari saja di madrasah dia. Jadi 40 tahun lebih tu nak banding dengan kita pun tak pernah mengaji Bukhari lagi kan, di kalangan kita lah. Jadi kefahaman dia ni sangat-sangat baik tentang hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia seorang yang ahli yang layak untuk mensyarahkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mensyarahkan, saya hanya menakalkan apa yang disebut oleh para ulama kita. Kita sambung. Semalam dah cerita panjang dah kenapa 1000 bulan, dah sebut dah kenapa. Kemudian amalan ini para ulama sebut sangat berharga dan sangat rugi bagi mereka yang tidak mendapat malam Al-Qadar ini. Kita dah sebut 83 tahun 4 bulan. Itu pun disyarah oleh Syekh Zakaria, itu pun belum tentu lagi 83 tahun 4 bulan. Sebab ayat ada menyatakan bahawa khairu min alfi syahr. Khairu tu khairu kebaikan. So dia melebihi daripada 83 tahun 4 bulan tersebut. Hari ini kita dengar syarah tentang, sebelum kita bahaskan Syekhul Hadis, yakni ulama hadis ni kebiasaan ni sebelum dia mendahulukan dalam kitab dia tentang hadis-hadis baginda Nabi, kebanyakan daripada mereka akan mensyarahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran dulu. Kita tengok dalam kitab ini menafsirkan tentang suratul Qadar,
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diambil daripada Syekh Ashraf Ali Thanwi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bayanul Quran, yang mana Syekh Zakaria memulakan ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan dan kebesaran. Di dalam tafsir ini Syekh Zakaria membawakan pandangan daripada Syekh Ashraf Ali Thanwi rahimahullahu ta'ala bahawa Al-Quran yang suci telah diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam tersebut. Ni boleh dikatakan sepakat ulama'. Tidak ada khilaf di antara ulama' bahawa seluruh Al-Quran diturunkan daripada Lauhil Mahfuz pada malam Lailatul Qadar. Maka para ulama' sebahagiannya mengatakan bahawa mereka yang beribadah pada malam ini, dia mendapat keberkatan daripada Al-Quran itu sendiri. Sebab pada malam inilah berbundung-bundung malaikat turun. Nanti kita akan bahaskan. Khususnya adalah malaikat kiramin bararah, yakni malaikat yang membawa Al-Quran. Para ulama' menyebut di sini, ini jelas Allah menyebut dengan inna anzalna. Sesungguhnya maksud dia takkid bahawa memang Al-Quran ini diturunkan pada malam Al-Qadar. Maka para ulama' sebut turun secara keseluruhan. Yang turun secara ansur itu adalah daripada Baitul Izzah, ini langit dunia, kepada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pada malam Al-Qadar ini berlangsungnya satu peristiwa yang sangat besar, sangat agung, yang ini diturunkan Al-Quran secara penuh daripada Lauhil Mahfuz sehinggalah ke Baitul Izzah. Satu perkara ini pun sudah cukup untuk menyatakan fadilat malam itu. Sungguh pun malam Lailatul Qadar mengandungi pelbagai fadilat. Fadilat ni apa Ustaz? Kelebihan. Fadilat bermakna kelebihan. Sungguh pun malam Lailatul Qadar mengandungi pelbagai fadilat, yakni kelebihan yang lain seperti mengandungi keberkatan. Namun sesuatu yang begitu agung sekali ialah Al-Quran yang suci telah diturunkan pada malam ini. Dan para ulama' mengatakan turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadar ini bersama dengan bukan ribuan, saya pun tak tahu nak sebut bagaimana, terlampau banyak yang diturunkan bersama dengan Al-Quran ini tadi. Maka yang diturunkan di dalam Al-Quran, kita tahu dalam Al-Quran inilah ada penyembuh. Wa idza maridtu fahuwa yashfin wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Semua kita tahu dalam Al-Quran ini ada penyembuhan penyakit. Dalam Al-Quran ini ada penyelesaian masalah. Dalam Al-Quran ini ada petunjuk bagi manusia. Bukan bagi orang mukmin saja, bagi manusia ada petunjuk baginya. Maka keberkatan ini semua akan kita perolehi bila mana kita beribadah pada malam ini. Itu pertama sekali fadilat. Kita tak payah cerita tentang keberkatan, kelebihan lagi. Bahawa yang paling besar adalah kelebihannya kerana diturunkan Al-Quran pada malam ini. Kemudian untuk menambahkan lagi minat kita, Allah Ta'ala bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan adakah engkau mengetahui apakah kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Allah tanya kita. Para ulama mengatakan di sini pertanyaan Allah sebenarnya untuk menafikan bahawa tidak ada yang lebih lagi daripada apa yang Allah kurniakan pada kita. Dapat kita baca dulu. Yakni, adakah kamu mengetahui akan kebesaran dan kelebihan malam tersebut? Betapa banyak kebaikan dan betapa besar fadilat yang terkandung pada malam itu. Para ulama sebut pertanyaan Allah Ta'ala di sini untuk menarik perhatian kita. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang belajar tentang lughatul Quran ataupun lughatul Arabiyah, bila dipertanyakan di dalam Al-Quran ini, maka para ulama sebut akan mendatangkan minat untuk kita membaca ayat seterusnya. Kemudian Allah sambung lagi ayat, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jangan baca alfi syahri. Salah tu, alfi syahr. Waqaf pada ra. Kalau cerita tajwid panjang pula nanti. Yakni sebanyak mana pahala yang didapati dengan apa maksud dia? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan.
yakni sebanyak mana pahala yang didapati dengan beribadat selama 1000 bulan, maka lebih dari itu lagi pahala yang akan didapati untuk beribadat pada Lailatul Qadar. Bahkan berapa banyak yang lebih itu pun tidak diketahui. Ini disebutkan oleh Syekh Zakaria. Pertama, kita tahu pada malam ini adalah malam diturunkan Al-Quran, dan Allah sebut pula fadilat yang kedua dalam Al-Quranul Karim ini dan Suratul Qadar. Dengan jelas Allah menyebut bahawa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dan para ulama sebut, kata Syekh Zakaria, macam mana saya sebut pada awal tadi, lebih itu pun kita tak tahu berapa banyak lebih. Tapi yang kita tahu, dia mengatasi kepada 1000 bulan amalan itu. Bukan 1000 malam, 1000 bulan. 1000 bulan bermakna 83 tahun 4 bulan. Maka mereka yang berdoa pada hari ini, pada malam ini, akan dikurniakan ataupun dikira amalan doa dia telah berdoa selama 83 bulan tanpa henti. Mereka yang solat 2 rakaat di malam ini, maka solat dia dikira seumpama dia melakukan solat itu lamanya selama 83 tahun 4 bulan lamanya, tanpa henti. Mereka yang berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran dan sebagainya, maka dikira selama 83 tahun 4 bulan tanpa berhenti dia beribadat. Walaupun dia buat 2 rakaat je, tapi di sisi Allah dikira amalan tadi seumpama dia buat 83 tahun 4 bulan. Ini Allah sambung ayat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu diturunkan malaikah, yakni malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Jibril alaihi salam dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara. Ini ditambah lagi syarhan. Di sini dinaqalkan daripada Syekh Al-Alamah Ar-Razi rahimahullahu taala. Orang mengaji tafsir dia Tafsir Ar-Razi rahimahullahu taala menulis bahawa pada permulaannya apabila para malaikat melihat kamu, maka mereka telah meluahkan kebencian terhadap manusia dan telah berkata kepada Allah yang Maha Tinggi, adakah engkau akan menciptakan sesuatu yang akan melakukan kerosakan di dunia ini dan akan menumpahkan darah? Selepas itu apabila kedua ibu bapa melihat kamu pada permulaan, iaitu ketika kamu dalam keadaan titisan mani, mereka juga telah membenci kamu sehingga jika terkena pada kain, maka kain itu akan terus dibasuh. Tetapi apabila Allah Ta'ala telah berikan bentuk yang lebih baik daripada itu, ibu bapa pun mula mengasihi dan menyayangimu. Pada malam ini dengan taufik Allah Ta'ala kamu sibuk dalam mengenali Allah Ta'ala dan mentaatinya. Maka para malaikat pun turun untuk memohon kemaafan atas ungkapannya dahulu. Di sini para ulama sebut, kata Syekh Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, kalau kita baca tafsir dia ni, Masya Allah, sangat alim dalam bidang akidah, yang mengatakan bahawa dia mentafsirkan bahawa ketika diturunkan malaikat pada malam ini, bukankah dulu kata Syekh Razi, dia kata sebelum ini malaikat kan kita tahu semua, malaikat bertanyakan kepada Allah, sewaktu Allah dalam cerita suratul Baqarah tak saya kan, yang mana menafikan tentang bahawa seolah-olah menolak, bukan menolak lah, seolah-olah mengargue kepada Allah Ta'ala. Ni para ulama sebut, mengargue ni apa entah bahasa argue ni mak? Mempersoalkan. Maklumlah kita ni kan, mempersoalkan pada Allah Subhanahu wa taala bahawa kenapa menciptakan manusia sedangkan malaikat Allah dah banyak dah untuk beribadah pada Allah Taala. Maka para ulama sebut para malaikat yang turun pada malam ini dan juga seluruh malaikat yang ada ini, kata Imam Ar-Razi, diturunkan pada malam Lailatul Qadar menandakan tanda maafnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala atas persoalannya kepada Allah tentang penciptaan manusia itu sendiri. Para ulama sebut di sini diletakkan bahawa kita dulu di hadapan para malaikat seolah-olah kita dipersoalkan oleh mereka. Bahkan ditambah lagi oleh Imam Ar-Razi, pada awal penciptaan kita, bukan awal, pada awalnya kita daripada titisan air mani ni tadi, maaf, ni dalam majlis mulia, tapi disyarahkan di sini, dalam titisan air ini para ulama sebut, kalaulah dititiskan pada kain pun kedua ibu bapa kita, maka kita akan cuci.
Para ulama sebut di sini pandangan pertama terhadap manusia itu sendiri. Begitu kita rasa jijiknya dengan perkara tadi, kata Imam Ar-Razi, sehingga kita cuci kain tu. Akan tapi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, didatangkan kepada kita pula selepas daripada titisan air ini, maka diciptakan secara 40 hari dan 40 hari, daripada zygot dan sebagainya tu kita belajar alaqah, mudghah, alaqah dan sebagainya, maka terciptalah anak daripada rahim si ibu. Maka dikeluarkan dengan sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah Allah mencampakkan rasa sayang. Di sini para ulama sebut rasa kasih dan sayang bukan datang daripada diri kita, tapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini para ulama sebut malaikat yang dulunya mempersoalkan, sekarang dia turun bersama dengan Al-Quranul Karim untuk memohon maaf, kemaafan atas ungkapannya yang dahulu. Ada beberapa pendapat ulama tafsir tentang makna ruh. Di dalam ayat ini Allah sebut tanazzalul malaikah. Malaikah, kata Alama Ar-Razi tadi, Al-Imam Razi disebut tentang penafsiran para malaikat dan turun untuk memohon maaf. Dan kita tahu di sini juga ditafsir daripada para ulama yang lain bahawa malaikat di sini adalah malaikat kiramim bararah. Kiramim bararah ni siapa? Malaikat yang menjaga setiap huruf di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam terdapat di dalam berapa kitab akidah, di dalam Bismillahirrahmanirrahim sahaja, Bismillahirrahmanirrahim sahaja. Saya ada pandangan juga daripada Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala yang menafsirkan tentang rahsia huruf ijaiyah. Orang mengaji rawatan dia tahulah bab ini. Setiap daripada huruf yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim ni, ba, sin, mim ni tadi, Bismi kan, alif, lam, lam, ha, lepas tu Ar-Rahman, Ar-Rahim, adanya 786 malaikat kiramim bararah ataupun malaikat hafazah, 786. Itu baru pada Bismillah, belum pada ayat lain. Kalau kita bahagikan dalam surah-surah di dalam Al-Quran ada 114. Kemudian setiap surah ada Bismillah kecuali surah At-Taubah. Para ulama sebut ada 113 Bismillahirrahmanirrahim kali dengan 786. Tubuh Bismillah, belum lagi ayat lain. Maka para ulama sebut begitu banyak malaikat yang turun pada malam ini semata-mata untuk membawa Al-Quranul Karim dan untuk melihat bagaimana amal ibadat kita. Itu pertama. Warruh, tanazzalul malaikatu warruh. Warruh ini di sini para kata Imam Syekh Zakaria Akan Dahlawi yang menafsirkan ayat ini pada Syekh Ali Thanwi, Ashraf Ali Thanwi rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa pendapat ulama tafsir tentang makna ruh. Di sini ada 6 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat kebanyakan ulama ialah seperti yang telah ditulis di atas, iaitu ruh, makna ruh yang dimaksudkan ialah malaikat Jibril alaihi salam. Al-Imam Razi rahimahullahu ta'ala menulis bahawa pendapat inilah yang lebih sahih, yang lebih tepat. Disebabkan keutamaan Jibril AS, maka dia telah disebutkan secara khusus setelah malaikat-malaikat lain disebutkan. Khusus untuk malaikat Jibril AS. Itu pandangan pertama. Dan pandangan ini yang paling mu'tabar ataupun yang paling popular, masyhur di kalangan para ulama. Pandangan yang kedua, sesetengah yang lain pula berpendapat yang dimaksudkan dengan ruh ialah satu malaikat yang sangat besar, iaitu seluruh langit dan bumi di hadapannya sebesar satu suap sahaja. Ini pandangan ulama yang lain, yang mana satu malaikat yang diturunkan khusus pada malam ini, yang besarnya besarnya ni tadi di hadapan dia langit dan bumi ini seumpama satu suap. Satu suap ni kecil lah depan dia. Makan satu suap menyentuh je. Jadi para ulama sebut besarnya malaikat ni diturunkan ke atas muka bumi ini untuk meraihkan malam Al-Qadar. Dan pendapat yang ketiga, pada pendapat sebahagian yang lain pula, roh bermaksud satu kumpulan para malaikat yang khas yang hanya dapat dilihat oleh malaikat-malaikat lain pada Lailatul Qadar sahaja. Pandangan yang ketiga pula, ada sekumpulan para malaikat
yang diturunkan khusus untuk malam Lailatul Qadar sahaja, untuk malam Al-Qadar sahaja, yang mana sebelum daripada ini tidak ada. Malaikat ni hanya ada pada malam Al-Qadar sahaja, yang dapat dilihat oleh malaikat-malaikat sahaja. Malaikat dapat lihat mereka ini pada malam Al-Qadar sahaja. Itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat, ruh adalah satu makhluk Allah Ta'ala yang khusus, yang juga makan dan minum, tetapi bukanlah malaikat dan juga bukan manusia. Ini pandangan yang keempat. Pandangan yang kelima yang dimaksudkan dengan ruh adalah Nabi Isa alaihi salam yang turun bersama para malaikat untuk melihat amalan cemerlang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan yang kelima. Pandangan yang keenam, pendapat mengenai ruh adalah rahmat Allah Ta'ala yang khas. Jadi maksud ayat Al-Quran di atas, pada malam itu para malaikat akan turun, dan selepas mereka rahmat aku yang khas pula akan turun. Pandangan yang terakhir sekali, ruh bermaksud rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya nak ambil pandangan yang mana? Maka kita lebih lagi mengambil pandangan yang pertama. Seperti mana yang diletakkan di dalam kitab-kitab tafsir, kebanyakannya mengambil pandangan ruh adalah malaikat Jibril alaihi salam. Selain pendapat-pendapat ini, ada beberapa pendapat lain lagi, tetapi pendapat yang pertama adalah lebih masyhur. Dalam kitab Sunan Baihaqi, yakni kitab hadis, diterangkan bahawa Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahawa pada malam Lailatul Qadar, Jibril alaihi salam akan turun bersama satu kumpulan malaikat, dan mereka akan mendoakan rahmat untuk sesiapa sahaja yang dilihat sedang sibuk berzikir dan melakukan ibadat-ibadat lain. Ditulis dalam kitab Mazahirul Haq bahawa pada malam itulah para malaikat telah dijadikan, dan pada malam itu juga unsur-unsur kejadian Adam AS telah mula dihimpunkan, dan pada malam itu jugalah pokok-pokok ditanam di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandangan ulama yang lain yang mengatakan bahawa pada malam Lailatul Qadar ini adalah malam penciptaan malaikat. Ini nota penting. Ini pandangan ulama. Yang kedua, pada malam ini juga dikumpulkan unsur-unsur kejadian Nabi Adam AS. Unsur-unsur kejadian ni para ulama kata apa? Di kalangan unsur-unsur tanah. Tanah yang banyak diambil daripada permukaan bumi sewaktu sebelum diciptakan. Ini ditulis dalam kitab Kashful Ghaibah karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Nak tahu tu kena baca kitab tu pula lah. Tapi unsur-unsur ini dikumpulkan para ulama sebut adalah pada malam Lailatul Qadar. Ini satu pandangan. Dan pandangan ketiga mengatakan bahawa pada malam ini jugalah ditumbuhkan pohon-pohon di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon-pohon di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kenapa pohon-pohon, pokok-pokok, kenapa tak bangunan? Nak tahu kena masuk syurga dululah. Para ulama sebut ketenangan kita ni kan kebanyakannya apabila kita melihat pepohon yang hijau kan. Kita kalau tension sangat dekat kawasan Kuala Lumpur ni, KL ni, orang muda kata KL kan. Kawasan KL kita pergi mana? Kita pergi Fraser Hill, Cameron Highland kan. Kita pergi tempat-tempat tinggi. Kemudian kita keluar pada tempat tinggi tadi, duduk hotel, apartmen, kita akan tengok apa? Pokok-pokok. Untuk mendatangkan apa? Ketenangan. Menghirup udara yang segar. Maka para ulama sebut Allah Ta'ala datangkan pohon-pohon di syurga dengan mendatangkan seperti mana minat manusia. Manusia minat perkara tadi, maka Allah datangkan ketenangan juga di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ditumbuhkan pohon-pohon. Dan pohon di syurga lain dengan pohon dunia. Pohon dunia kalau tanam durian kan, dalam tempoh-tempoh tertentu baru tumbuh. Para ulama sebut dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW, kalau di dalam syurga ini, kalau dicampak benih, maka pada dicampak benih ketika itu juga tumbuh ketika itu juga akan keluar buah. Kita ni kalau nak tanam kat dunia, makan masa kan? Itu pun belum tentu boleh makan semua buah. Kadang-kadang tupai dah makan dulu, monyet dah makan dulu, semut dah makan dulu, bergaduh dengan monyet nak rembut durian. Para ulama sebut dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala tak perlu bergaduh. Itu memang pohon untuk kita seorang. Bahkan disebut oleh guru saya almarhum Dr. Idris bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, dia menafsirkan pada bagaimana makanan dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam kajian dia, dia mengaji dalam bidang Quran. Suatu dia di dalam pengajian dulu, dia kata di dalam beberapa riwayat para ulama sebut
syurga di dalam syurga Allah Ta'ala ni, buah yang tumbuh di dalam syurga Allah ni, kalau anggur saja besar dia besar tembikai. Ni pandangan ulama. Dan sekali gigit 40 rasa. Sekali gigit 40 rasa. Boleh fikir? Tak boleh fikir. Kalau kita boleh fikir pun belum tentu. Sebab lidah kita ni ada berapa rasa saja. Betul lebih kurang ada 4 rasa saja, 3 rasa. Belah depan dia rasa manis, belakang rasa tawar, rasa masin. Tu je kita boleh rasa. Para ulama sebut di dalam syurga Allah, satu gigitan terhadap anggur 40 kali rasa. Macam mana rasa Ustaz? Wallahu alam. Saya pun tak tahu sebab saya tak pernah rasa. Maka para ulama sebut tubuh satu gigitan. Maka 40 gigitan, satu kali gigitan dengan 40 rasa. Bila kita gigit kali kedua, 40 rasa yang lain pula rasa. Tak sama macam gigitan yang pertama. Macam mana rasa dia? Wallahu alam. Tak tahu nak sebut. Tu disebutkan. Kemudian di samping itu terdapat banyak riwayat yang menyatakan bahawa doa dan lain-lain amalan dikabulkan pada malam itu. Doa dan juga amalan-amalan lain dikabulkan. Maksud dikabul ni apa? Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ruginya kita pada malam ni kita tak buat amalan. Dan di dalam kitab Duri Mansur terdapat riwayat yang menyatakan bahawa pada malam itulah Nabi Isa alaihi salam telah diangkat ke langit, dan pada malam itu jugalah taubat Bani Israel telah diterima. Banyak pandangan. Pada malam Lailatul Qadar ini jugalah disebutkan bahawa diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit dan diterimanya taubat Bani Israel. Taubat Bani Israel ni siapa? Kaum Nabi Musa alaihi salam. Cerita Baqarah kan, sapi betina tu, cerita panjang tu. Maka mereka diperintahkan untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan pada malam Al-Qadar inilah. Maksudnya apa? Ditentukan malam ini juga diterimanya taubat Bani Israel. Akan tapi fadilat terhadap 1000 bulan tidak didapati oleh umat-umat terdahulu. Yang dapat siapa? Kita. Pada malam Lailatul Qadar sebelum ini dah ada dah. Para ulama sebut, tapi fadilat mengenai malam Al-Qadar tidak didapati pada umat-umat lain. Kelebihan pada malam ni tak dapat pada umat-umat lain. Dia hanya dapat terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam yang berkat itu sehingga terbit fajar. Yakni para malaikat akan terus memberi salam sejahtera kepada orang-orang Islam. Setiap kumpulan malaikat akan bersilih ganti datang dan pergi sebagaimana yang dijelaskan di dalam sesetengah hadis. Ataupun maksud ayat itu ialah keseluruhan malam itu penuh dengan kesejahteraan, terpelihara dari segala jenis keburukan dan kerosakan. Keberkatan ini tidak dikhaskan untuk mana-mana bahagian malam tersebut, bahkan berterusan hingga ke subuh. Kalau kita tengok pada malam-malam yang lain, menerusi hadis-hadis baginda Nabi SAW, pada bahagian-bahagian tertentu saja. Sebagai contoh, 3/4 ataupun 2/3 daripada malam mula diterima doa. Khusus di dalam hadis lah disebut. Dan para ulama sebut untuk malam Al-Qadar sepanjang malam itu. Sepanjang malam itu bermula bila? Bermula daripada lepas maghrib sampailah terbit fajar. Bila terbit fajar? Yakni azan subuh. Lepas tu tak valid dah, para ulama sebut. Selepas membentangkan surah ini, Allah Ta'ala sendiri telah menyebut berbagai-bagai bentuk fadilat yang terdapat pada malam itu. Maka tidak perlu lagi untuk mengemukakan hadis-hadis. Namun begitu, dalam hadis-hadis pun banyak disebutkan tentang kelebihan malam Lailatul Qadar. Kata Syekh Zakaria, sebenarnya kalau melalui ayat Al-Quran sendiri pun kita dah cukup dah mengetahui betapa besarnya malam ni, betapa agungnya malam ni, betapa istimewanya malam ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terutamanya sangat istimewa bagi mereka yang dapat beribadat pada malam ini. Namun berbagai-bagai ujian sebenarnya pada malam ini. Nanti kita akan baca hadis berkenaan dengan pada malam ni lah. Kita akan senang rasa mengantuk. Ada tanda-tanda dia. Disebut oleh baginda Nabi SAW, malam tu lah paling ngantuk. Cuba tengok malam tadi, ngantuk tak? Tu salah satu tanda. Nanti kita akan syarahkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Ni melalui ayat ni kita dah tahu dah bahawa di sini kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala sangat banyak dan sangat rugi bagi kita kalau kita tidak mencari dan kita tidak memperolehi malam ini. Dan saya nak bagi tahu, kalau kita tidak dapat malam ini pada tahun ini, malam Lailatul Qadar ni pada tahun ini, maka kitalah orang yang paling rugi sekali. Sebab tahun ini adalah tahun ini kita tak dapat ulang lagi dah. Kalau boleh ulang seronok. Tapi tak boleh ulang, para ulama sebut berlalu umur kita. Umur kita ni makin lanjut makin kurang sebenarnya peluang kita. Kalau umur dah 40 50, kalau ikut pada hadis Nabi sebut 60-70 tahun umur umat aku, 60 atau 70 tahun tu normal. Kalau lebih itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para ulama sebut bagi kita sekarang, kalau meningkatnya umur kita, baki ada berapa lagi tinggal. Kalau mereka umur 40, ada baki lagi 20 tahun saja ataupun 30 tahun. Kalau umur yang dah 50, ada baki lagi 10 tahun ataupun 20 tahun sahaja. Maka para ulama sebut rebutlah. Rebutlah sungguh-sungguh. Allah sedang melihat ibadat kita pada malam-malam takhir Ramadan ni. Kita dah pada waktu-waktu akhir ni, waktu-waktu kecemasan. Maka para ulama sebut jangan kita tangguh dah amalan-amalan kita. Besoklah ustaz, aku nak buat ni, malam ni tak dapat, besoklah. Itulah nafsu. Nafsu ni menangguhkan pekerjaan. Itulah nafsu. Bila tangguh besok tak buat juga, besok tak buat juga. Bila tak larat nanti baru nak buat. Maka para ulama sebut semulitnya, sebaiknya kita mendahulukan amal kita ini dengan keazaman yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Ini syarahan di dalam Al-Quranul Karim, ini khusus dalam Lailatul Qadar. Saya tak nak syarah panjang-panjang. Syarah pun dah 31 minit dah. Alhamdulillah. Juga saya tak lupakan semalam berlangsungnya majlis pernikahan daripada tak silap saya, bukan tak silap lah, berlangsungnya majlis pernikahan di Kondo Suasana Lumayan, yakni pernikahan anak kepada Mama Normah. Betul kalau dia melihat live ni, saya mengucapkan tahniah, barakallahu lakuma, kepada anaknya lah, Abang Min kita, Chef Min kita, tahniah. Walaupun dalam musim PKP ni juga Allah Ta'ala mudahkan urusan perkahwinan. Moga perkahwinan itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dilangsungkan di dalam bulan Ramadan. Jangan-jangan orang buat bulan Ramadan ni, Allah pilih ni buat bulan Ramadan, kemudian di 10 akhir Ramadan pula tu, semoga mendapat keberkatan. Walaupun tak boleh ramai datang, saya dimaklumkan hanya 8 orang saja dibenarkan, duduk itu pun berjarak. Maka saya doakan supaya dipanjangkan perhubungan ini sehingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini saya nak ajarkan ataupun saya nak kongsikan, bukan ajar, saya nak kongsikan doa apabila kita tahu tentang perkahwinan, bersempena dengan yang berlakulah dekat Kondo Suasana Lumayan ni. Boleh semua mungkin doa ni pun kita tak selalu baca pun. Pergi orang kahwin, salam cangkuk je kan, lepas tu dah balik, makan-makan balik. Maka para ulama kata sayang sunnah baginda Nabi SAW kita tak lakukan. Maka doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW diriwayatkan di dalam boleh dikatakan semua kitab hadis kecuali di dalam kitab Al-Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Juga di dalam secara khusus doa ini saya ambil daripada kitab Sunan Tirmizi ataupun dalam Sahih Tirmizi, yang mana doa dia bagaimana berbunyi macam mana ustaz? Mahizin dah baca dah doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Sewaktu kita melihat pengantin tadi, sebaik-baiknya kita duduk berhadapan dengan mereka, maka perlu kita doakan di hadapan mereka. Maka sunnah ini bersempena lah. Sebab kalau nak ikut pada hari-hari lain, kita tak tahu bila nak syarah doa-doa harian ni. Maka ni doa yang bila kita datang pada majlis-majlis perkahwinan, lebih-lebih majlis-majlis perkahwinan dikaitkan dengan keluarga kita, maka disunnahkan untuk kita membaca doa ini.
Maksud dia apa? Barakallahu lakuma, semoga Allah memberkati kamu berdua, wa baraka alaikuma, semoga keberkatan dan kebaikan ke atas kamu berdua, wa jama'a bainakuma fil khair, dan semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kamu berdua dalam kebaikan. Maka para ulama sebut bila kita membacakan doa ini, kita telah menghidupkan salah satu daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganjarannya, orang yang mendoakan rahmat bagi orang lain, maka para mereka akan mendoakan bagi mereka juga, walaka mithluhu, sama juga macam mana kamu doakan untuk orang lain, untuk kamu juga sama. Maka dengan dikongsikan doa ini berakhilah kuliah kita, insya-Allah. Senang je ustaz, cari doa senang. Ialah doa yang lain tu kita boleh kongsi yang lain bersempena dengan majlis yang berlangsung pada hari semalam. Maka yang belum ucap tahniah, boleh dahulukan dengan berdoa dengan doa ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu saja daripada saya, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadat kita. Allah pilih kita untuk beribadat pada malam yang sebaik-baik malam ini, yang malam ini digandakan amalan kita seumpama kita beribadah seumpama 1000 bulan. Dan pada malam ni banyak fadilat yang Allah Ta'ala letakkan. Semoga Allah pilih kita semua untuk beribadat pada malam ni, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara, wajma'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.